program kita sehinggalah tamat pada malam ini insyaallah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على رسول الأمين سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Terima kasih yang berbahagia pengurusi majlis, yang dihormati pengurusi masjid, Tuan Imam dan barisan ahli jawatankuasa Masjid Timah, dan tidak dilupakan saudara kita daripada praksi zon kuliah, yang diraikan lagi dihormati ahli panel, khususnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kalinya kita lafazkan lafaz syukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ini Masjid Timah yang dihiasi dengan kipas helinya dan juga dengan lampu kilauannya begitu terang, alhamdulillah, menampakkan rupa tuan-tuan yang berwarna-warni, pelbagai rupa paras, baik muslimin maupun muslimat, semuanya malam ni dipilih Allah Ta'ala untuk berada dalam taman ilmu yang dinamakan malam ni dengan taman ilmu ini forum perdana. Forum perdana yang julung kalinya diadakan di Masjid Timah yang baru. Yang lama tak tahulah ada atau tak, no? Tapi yang baru ni alhamdulillah kita ucapkan tahniah dan syabas kepada pengurusan masjid di atas mengadakan pelbagai program agenda untuk mengimarahkan rumah Allah ini. Dan sebenarnya forum kita pada malam ni dianjurkan secara eksklusif oleh ahli jawatan kuasa masjid dan mereka-mereka yang sama waktu dengannya. Tajuk kita malam ni ialah tajuk kita malam ni seperti mana tuan-tuan tengok, di sana menanti, di sini menunggu. Tuan-tuan bila sebut tajuk di sana menanti, di sini menunggu, tuan-tuan ingat apa? Tajuk lagu kumpulan Yukis dulu ni. Yukis tu pun dah, bukan kata ahli dia arwah lah, nama kumpulan Yukis tu pun dah arwah dah, tak ada arah. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Perlukah aku pilih keduanya? Jadi dekat tu jadilah, dia cakap orang kata apa, bagi warming up, no? Tu tajuk lagu kumpulan Yukis. Tapi sebenarnya tajuk ini kita lebih nak highlightkan daripada fungsi masjid. Yang mana tajuk di sana menanti di mana tuan-tuan? Di akhirat, depan Allah Ta'ala nak menghadap nanti ni. Dan di sini menunggu ni apa dia?
rumah Allah ni sedang menunggu kita lah ni. Waktu kita hidup ni, yang duk tunggu kita duk main ni, sehari 5 waktu Allah Ta'ala duk panggil kita ni melalui Tok Bilal, sehari 5 kali duk panggil main. Duk tunggu. Ada yang main, kita ngakut dia dah berubah dah. Alhamdulillah. Rupanya tengok masjid baru, dia tahu kata mesti bila ayat pun baru, singgah kencing saja. Lepas tu keluar balik, start motor, derah balik pergi ke tempat harian dia biasa. Lagu tu pun ada. Baik, saya tidak mahu mengupas panjang mukadimah ni. Saya kenalkan dululah ahli panel kita. Kenalkan dulu ahli panel kita ni. Barat pepatah Melayu kata apa? Jika tak kenal maka tak, jika tak kenal maka tak, jika tak kenal maka tak kenal. No, jika tak kenal maka tak kenal bila-bila. Jadi terlebih dahulu saya memperkenalkanlah ahli panel kita. Yang pertama, di sebelah kiri saya ni, nampak macam rancak menyembang dua orang panel kita ni, sabar-sabar boleh pegang mic lagi, no. Yang pertama di sebelah kiri, dua-dua di sebelah kiri saya, tapi yang first kali ni tuan jangan nampak relax, santai ni, Ustaz Azam nama diberi, nombor IC tidak pula diketahui. Tuan-tuan agak-agaklah sendiri, kod-kod boleh buat menantu, boleh buat calon suami. Baik, merujuk kepada biodata beliau ialah Ustaz Azam bin Abdullah, mendapat melanjutkan pelajaran beliau ke Kuza dalam diploma syariah Islamiyah, dan seterusnya melanjutkan pelajaran degree di bahagian syariah wal qanun di Universiti Sains Malaysia. Dan beliau berumur agak-agak berapa tuan-tuan? Umur beliau ialah muda lagi ni, muda lagi, 34 tahun. Dan hobi beliau ialah al-qiraah, reading, membaca. Itu sikit banyak mengenai beliau. Dan beliau kini bertugas di Ma'had Masyur Balik Pulau, dan menetap di Kepala Batah Pulau Pinang. Itu sikit banyak mengenai beliau. Untuk lebih-lebih lagi, tuan-tuan bertanya dah. Dan saya dipahamkan, Ustaz, apa nak siap malam ni, Ustaz? Ada batuk-batuk sikit. Isteri pertama kata batuk sikit, isteri kedua kata bagi ubat pula. Ada. Isteri beliau doktor, tuan-tuan. Kira insya-Allah lah, mudah-mudahan. Dan juga saya dipahamkan isteri beliau pun tahu apa nasihat. Isteri dia doktor pun berada di ward. Kita doakan mudah-mudahan disembuhkan cepat mungkin. Dan yang kedua, di hujung sekali di sana, hujung sekali, malam ni berjubah putih, berkepiah putih, berkala merah di atas. Orangnya macho, segak, bergaya, badannya tegak, bertubuh sesah. Tanya jangan sebarang tanya, keluar hujahnya kita ternganga-nganga. Itu dia. Beliau selain daripada aktif, seperti mana telah dimaklumkan oleh pengurusi tadi, aktif di radio-radio. Jadi secara ringkasnya, nama beliau ialah Al-Fadhil Ustaz Syamsul, Ustaz Tamizi. Syamsul nama bapa dia, teringat nama bapa dia pula, Ustaz Tamizi bin Syamsul Arif. Beliau merupakan pengarah urusan Al-Jazari Groups. Kemudian sekarang ini aktif dalam bahagian dakwah, dan berumur muda, 10 tahun daripada Ustaz Azam. Ustaz Azam 34, dia 24. Ustaz Azam umur 10 tahun, boleh picit hidung dia. Waktu tu dia bayi lagi, boleh picit hidung, nak pijak perut boleh time tu. Nak abang kata beza mereka 10 tahun. Tapi itulah, bila mana kita tuntut ilmu, kita mencari ilmu, usia bukan yang satu gap di antara kita. Beliau juga lepasan daripada Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang, ataupun dikenali dengan kitab bahagian syariah Islamiyah. Dan beliau kini menetap di Kepala Batas Pulau Pinang. Maknanya 2 orang malam ni yang bersama kita ialah 2 orang daripada Kepala Batas. Dan saya, kalau tuan-tuan tengok 2 orang mereka, ada yang pernah masuk radio seumpamanya,
Saya sebenarnya lebih popular dari mereka, tapi hampa tak tahu. Kerap masuk TV, no? Tapi bukan TV 1, bukan TV 2, TV 3, Astro pun bukan. Yang kerap masuk ialah CCTV. CCTV yang paling kerap ialah CCTV di tempat buang minyak. Itu yang kerap masuk. Saya Ustaz Zamri dan mengajar di Sekolah Menengah Sains Tun Syekh Shahabuddin. Itulah sikit banyak. Saya muda lagi dari mereka. Mereka muda banyak dari saya. Mereka muda banyak dari saya. Yang sebaliknya itu tuan-tuan fikir anda lah apa maksudnya. Baik, saya nak serangkap pantun. Kajang pak malau, kajang berlipat. Sambil berlipat, pak malau makan kuih cakwe. Tajuk dan ahli panel, mantap lagi hebat. Siapa tak dengar memang cerai. Ustaz, saya nak masuk terus pada soalan yang pertama. Setiap sesuatu ini ada dia punya sejarah dia. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala menceritakan bagaimana umat-umat yang terdahulu. Allah Ta'ala merangkapkan dalam surah Yusuf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sadaqallahul azim. Dan sungguhnya bagi mereka itu, kisah-kisah mereka itu, para nabi ini adalah sebagai satu pengajaran bagi mereka yang berfikir. Dan tuan-tuan sendiri, Masjid Timur ni pun ada sejarah dia. Jadi soalan saya pada Ustaz ialah, boleh tak pada malam ini Ustaz menceritakan sikit sebanyak mengenai sejarah pembinaan masjid dalam Islam? Tafadhal Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa habibina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Al-Fadil Tuan Haji Muhammad Zamri alias Ustaz Zamri Mantap selaku pengerusi pada malam ni. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Syamsul Tamizi Syamsul Arif, confused ya. Jawatankuasa masjid dan pengajar program forum pada malam ni, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya saya mohon maaf kalau suara tu tak berapa nak clear, pasal batuk masuk hari yang ketiga dah, makan macam-macam dah ubat. Doktor pun tak mau, bomoh pun tak mau, semua tak mau. Mungkin ujian lah untuk kita sentiasa ingat nikmat Tuhan yang banyak pada kita. Sama dengan masjid ni, dulu masjid kita ala kadar, tapi hari ni Allah bagi nikmat masjid besar macam ni, kita kena syukuri nikmat ni. Tapi itu bukan jawapan dia untuk soalan tadi tu. Jawapan yang paling betul sekali untuk soalan tu adalah wallahu a'lam bissawab. Itu hak tepat sekali. Kerana tidak ada satu jawapan dan tidak ada satu istilah yang boleh kita kata ianya paling tepat selagi mana ia berada di atas lisan kita, melainkan seorang saja, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya nak sebut ni adalah perkongsian jawapan kepada soalan masjid yang pertama dibina dalam Islam ini adalah merujuk kepada apa yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mungkin kita ambil tak lama, kerana nasib baik dia batuk, maka ada panel lain yang boleh ambil masa kita tu. Bukan kita rancang dah, memang begitu. Baik. Jadi antara soalan tadinya adalah mengapa ataupun bilakah masjid yang manakah yang mula dibina dalam Islam. Kalau kita nak cakap dalam konteks daripada wujudnya manusia ni, maka masjid yang paling awal dibina adalah Masjidil Haram.
di Makkah Al-Mukarramah. Yang tu disebut dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 96, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya binaan pertama atau masjid yang pertama yang dibina untuk manusia di atas muka bumi ini adalah di Makkah Al-Mukarramah yang diberkati, dan Makkah itu, masjid itu menjadi petunjuk kepada seluruh alam ini. Sebab tu ada kajian yang menunjukkan bahawa paksi dunia itu berada di Makkah, Kaabah sini. Sama ada kajian itu betul ataupun tidak, itu nombor dua. Tetapi Allah memberi satu gambaran kepada kita bahawa Makkah menjadi tumpuan dan panduan kepada seluruh umat manusia melalui ayat tersebut. Walaupun ada di kalangan ulama yang membincangkan maksud daripada perkataan awwalu baitin wudi'a linnas, baitin itu adalah binaan merujuk kepada masjid, dan ada yang mengatakan baitin itu adalah binaan, betul-betul binaan, rumah pertama dalam dunia ni. Kalau kita rujuk dalam tafsir Ibn Katsir, beliau mendatangkan beberapa riwayat dan beliau mentarjih, memilih pendapat yang padanya lebih kuat daripada pendapat yang lain. Satu lagi tu, di antara pendapat yang dinukilkan dalam tafsir Ibn Katsir menyebutkan bahawa maksud bait itu adalah merujuk kepada bait lil ibadah, rumah untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah pendapat kalam yang dinukilkan daripada ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila ditanya kepada dia, adakah maksud bait di situ adalah betul-betul binaan, dia mengatakan maksudnya adalah tempat yang dijadikannya sebagai tujuan beribadah kepada Allah. Yang tu disebut dalam hadis sahih Muslim, riwayat daripada Imam Muslim, menceritakan Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah. Sahabat Nabi salah seorangnya bernama Abu Dzar Al-Ghifari, bekas penyamun, dia dapat hidayah masuk Islam, dan dia ada soal Nabi, satu soalan. Kata Abu Dzar, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal, ya Rasulullah, apakah masjid yang mula-mula dibina di atas muka bumi ini? Qala, kata Nabi, al-masjidul haram, masjidil haram. Kemudian summa ayu, kemudian yang mana pula? Kata Nabi, al-masjidul aqsa, masjidil aqsa. Dan Nabi kata kat dia, wa haitsuma adrakat as-salah fasallu fahuwa masjid. Nabi sama hadis itu, Nabi kata, dan di mana juga lepas tu bumi yang kamu boleh buat tempat semayang, maka ia adalah masjid yang berikutnya. Mana-mana kamu jumpa tempat boleh jadi tempat semayang, maka dia adalah masjid. Kerana dijadikan bagi Nabi ni, seluruh bumi ni boleh dibina masjid. Jadi itu jawapan kepada kalau kita tanya apakah masjid pertama dibina dalam sejarah manusia. Ada hadis lain yang menyebut bahawa maksud masjid itu adalah rumah, merujuk kepada hadis daripada Imam Al-Bazzar, tetapi hadis itu telah pun didhaifkan oleh sebahagian ulama termasuk Ibn Katsir, kerana dalam riwayat ada Abi Lahiyah yang dianggap sebagai mudallis, orang yang menyembunyikan nama perawi dalam riwayatnya. Ini disebut oleh Imam Bahaqi dalam kitab dia. Ringkas dia apa? Kalau orang tanya kita masjid pertama dalam sejarah dunia, kita kata adalah Masjidil Haram. Dan Nabi juga ditanya oleh Abu Dzar, berapa lama di antara keduanya? Kam bainahuma atau kam muddah bainahuma, berapa tempoh jarak antara Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa? Nabi kata 40 sanah, 40 tahun lepas terbinanya Masjidil Haram, kemudian dibinanya Masjid Aqsa di Baitul Maqdis. Kalau ditanya kepada kita sejarah Islam pada bermulanya dengan risalah Nabi, jawapan kita adalah Masjid Quba. Tadi itu dalam sejarah manusia. Dalam sejarah Islam mula dimunculkan di bumi Arab,
bermulanya risalah Islam dengan utusnya Nabi Muhammad, kita kata masjid yang mula dibina adalah Masjid Quba, yang Nabi bina ketika on the way nak pergi ke hijrah Nabi ke Madinah. Nabi singgah di Quba, ada satu kaum yang sambut Nabi, kalau tak salah kaum Amir ibn Auf sambut Nabi, dan Nabi kemudian setelah 14 hari, setengah riwayat kata 4 hari, ada kata 14 hari, Nabi duduk di sana, dan hari yang berikutnya Nabi membina Masjid Quba. Disebut dalam Sahih Bukhari, Nabi angkat batu sendiri. Ketika Nabi angkat batu tu, para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia tengok Nabi angkat, dan dia pun juga mengangkat batu tersebut, dan para sahabat lain mengikut Nabi meletakkan batu asas. Akhirnya siaplah Masjid Quba yang lebih kurang jarak dia 3 km atau 4 km daripada Madinah. Dan Masjid Quba itu kemudiannya dibina pada awalnya hanya berbumbungkan pelepah tamar yang diletak pada tempat mihrab. Di sisi dia tak ada apa, kosong. Jadi kita bukan nak masukkan pada malam ni buat masjid macam tu je, tak. Tu zaman Nabi mula-mula bina masjid. Asasnya adalah pembinaan masjid. Itu sejarah dia. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah dan terbinalah Masjid Nabawi sebagai masjid yang kedua dibina dalam sejarah Islam, iaitu sejarah Nabi kita diutuskan dalam sejarah Islam ni. Baik, apa falsafah dia? Kalau sejarah ni kita boleh sebut, apa falsafah di sebalik pembinaan masjid dalam Islam ni? Falsafah di sebalik pembinaan Masjid Quba tadi, Masjid Nabawi kemudiannya adalah merujuk kepada dalam Islam membina sebuah masjid dianggap suatu perkara yang dipentingkan oleh agama. Kita boleh semayang di mana pun, tapi mengadakan sebuah masjid dan memanggil orang sembahyang di masjid itu satu tuntutan besar dalam agama. Kita sebut syiar agama. Boleh je sembahyang di padang, boleh. Tapi kenapa Nabi buat masjid dan Nabi ada border dia, masjid ada border dia, ada tempat yang boleh kita anggap mini masjid dan panggil orang sembahyang dalam tu. Apa falsafah dia? Dalam Islam, masjid melambangkan syiar agama kita. Jadi tak salah kalau kita nak buat masjid, bukan salah. Cuma bila dibuat masjid, yang penting di sebalik kita buat tu adalah pengisian masjid, imarah masjid. Maka falsafah di sebalik pembinaan masjid tadi juga adalah merujuk kepada pengimarahan masjid. Kerana masjid yang tidak diimarahkan akan menjadi satu fitnah besar kepada umat Islam. Sebab tu kita tengok dalam sejarah, Nabi sangat memusuhi orang-orang yang tidak menghadirkan diri ke dalam masjid ini. Maka kita kata di sini, falsafah di sebalik pembinaan itu adalah mengajak manusia untuk hadir ke masjid bagi menunjukkan syiar Islam. Itu satu tuntutan dalam agama. Yang kedua, kenapa dibina masjid dan dipanggil orang main masjid? Yang kedua adalah kerana dalam Islam ini tujuan dibina masjid dan dipanggil orang berjamaah adalah untuk ditauhidil ummah, untuk menyatukan umat. Kita boleh saja semayang di tempat lain, seorang dua orang jemaah boleh. Kenapa dipanggil orang ramai-ramai mai bersatu, duduk dalam satu saf, semayang berjamaah? Sebab apa? Litauhidil ummah fi ibadatillah, untuk menyatukan manusia dalam beribadah kepada Allah. Sebab tu disebut dalam banyak hadis, Allah Ta'ala sangat suka kita beribadah dalam keadaan berjamaah berbanding dengan kita beribadah seorang diri. Bahkan kita mengaji lama ada hadis yang sebut tentang sembahyang berjamaah, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi-sab'ina wa 'ashri darajah. Nabi sebut apa? Sembahyang jamaah itu lebih baik dari segi dengan sembahyang fardu dibandingkannya sebanyak 27 kali ganda. Menunjukkan Allah menyuruh kita beribadah kepadanya dalam keadaan berjamaah, dan Allah suka dengan perbuatan tersebut, sehingga tawaran yang diberikan itu berganda-ganda kepada orang yang bersolat berjamaah. Itu asas kepada kenapa masjid ini dibina, falsafah dan disuruh orang datang masjid. Tujuan dia adalah untuk apa? Ditauhidil ummah, menyatukan umat fi ibadatillah,
Ini disebut oleh para ulama apabila menyebut tentang falsafah di sebalik pembinaan masjid. Kalau orang tanya kita, buat apa buat masjid banyak-banyak? Itu isu yang kita boleh sebut. Bukan salah. Cuma salahnya apabila masjid kita buat tapi tidak ada pengimarahan. Bagi saya, buat masjid banyak mana pun tak ada masalah. Yang penting apabila kita buat ada pengimarahan. Tapi kalau sebaliknya kita buat masjid dan tidak diutamakan pengimarahan, maka kita sebenarnya termasuk dalam kalangan orang yang dianggap sebagai memunculkan fitnah dalam agama. Fitnah ni luas, kita tak sebut sini. Tapi saya nak apa? Itulah tujuan daripada falsafah pembinaan masjid yang Nabi buat. Tujuan dia adalah menyatukan ummah. Yang kedua, tujuan pembinaan masjid, falsafah dia adalah untuk menjadikan manusia ini dia bermasyarakat. Tujuan dia bila mai semayang dia berjumpa, dia berkenalan. Tujuan hidup manusia adalah untuk bersosial. Maka di sebalik pembinaan masjid, dia membina hubungan masyarakat. Ini bukan fungsi dia lagi. Ini pembinaan masjid tu. Kita buat masjid, dia boleh mendatangkan falsafah di sebalik dia apa? Di sebalik pembinaan tersebut, menjadikan manusia bermasyarakat. Berjumpa dalam masjid, tegur kawan-kawan yang tak pernah kenal, kita berkenal malam ni. Masa sembahyang berjamaah kita boleh kenal dia kerana adanya masjid. Dengan syarat orang Islam menghadirkan diri ke dalam rumah Allah. Dan ada hadis yang sebut, walaupun hadis itu dhaif, orang yang dah disebut innama a'mara masajid hum ahlullah. Adapun orang-orang yang mengimarahkan masjid, mereka adalah ahli-ahli Allah, geng-geng Allah. Mudah-mudahan kalau hadis itu walaupun dia dhaif, kita tak guna dalam masalah hukum, kita guna untuk menggalakkan orang main masjid. Mudah-mudahan tuan-tuan yang hadir pada malam ni dikenal sebagai orang ahlullah, geng-geng Allah. Dan kita malam ni insya-Allah masuk dalam kalangan yang Allah berbangga dengan para malaikatnya, kerana kita orang yang terpilih berada dalam rumah Allah. Cukup dulu sekat tu. InsyaAllah lepas ni kita bagi peluang kepada Ustaz Tamizi. Allah a'lam. Baik, jazakallahu khairan jazak. Ucapkan kepada Fadil Ustaz di atas jawapan tadi. Di permulaan kita dengar Ustaz beritahu kata tak apa nak clear ada batu-batu, tapi kita dengar daripada dia cakap sampai habis tak ada batu-batu. No. Tak ada batu-batu, maknanya alhamdulillah dengan kerelaan, keikhlasan beliau untuk berada dalam majlis Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala telah menyembuhkan beliau mudah-mudahan. Dan banyak perkara yang kita dapat ambil di tauhidul ummah fil ibadah, di taqwiyatus silah bainal jamaah. Dua benda di antaranya ialah untuk mengimarahkan rumah Allah, yang kedua untuk merapatkan silaturahmi di antara jamaah. Jadi mungkin timbul soalan, Ustaz, kalau kata kami buat program tak ada makan, orang pun tak mai, macam mana Ustaz? Bila buat program ada makan, dandan ramai. Maknanya mereka mai tu mereka bukan nak belajar, tapi mereka mai nak makan. Buat je lah. Yang penting mereka mai terang nak makan, mereka akan duduk bersama dengan kita. Time tu lah kita basuh sikit-sikit. Time tu lah kita kikih pelan-pelan. Ada melekat tu. Kaedah kita pelbagai. Kaedah kita pelbagai. Dan macam mana telah dikhabarkan tadi tentang falsafah. Falsafah rupanya dalam pembinaan sejarah masjid ni pun ada falsafah. Saya pun tak tahu. Rupanya bila kita berada dalam majlis ilmu ini, kita terasa belum ni macam kan, semua benda aku dah tahu dah. Terkadang jadi macam tu. Antaranya apa? Ustaz mai nak cerita tentang bab ayat. Aku dah tahu lah bab ayat, cerita dah. Kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma'ul mutlaq. Ayat mutlaq, ambil ayat beli ayat tu. Kita tak nak masuk tajuk dia dah ni. Dalam kali dia sambil keluar balik. Tetapi tak tahu dalam tempoh itu yang dah tahu akan diperkuatkan lagi ilmu itu. Mungkin kita dah belajar bab ayat seumpamanya, tetapi kita bila ada pelan tua ni, mana ada orang pelan ku ingat, pelan tua pelan lupa. Saya nama bini pun lupa. Ada satu kisah, orang lelaki ni dia cukup romantik, dia panggil isteri dia ni tak pernah panggil istilah yang pelik-pelik, semua romantik.
Tempat-tempat ramai pun panggil, sayang, jom kita balik. Sayang, dah makan lagi sayang. Orang kawan-kawan dia pun heran. Hang ni romantik betul. Usia dalam 50 lebih pun hang dia panggil sayang-sayang lagi no. Dia pun panggil pelan member dia kata, "Hang jangan sebut kuat sangat. Sebenarnya aku lupa bini aku nama apa." Tu dia panggil sayang, tapi tak ada lah dalam masjid ni insya-Allah. Insya-Allah semua tuan-tuan yang dalam masjid ni semua ingat nama seri masing-masing. Kalau tak ingat bertanggunglah sendiri. Hak belakang jangan lupa balik ni tanya, "Bang, nama cik apa bang?" Tanya aku tu. Kau kena kata nama Leha. Leha mana pula? Berlaku apa-apa lepas tu tanggung sendiri lah. Jangan sebutkan nama saya pula no. Baik. Saya nak pergi kepada Ustaz Tarmizi. Saya difahamkan oleh PA Ustaz lah no. PA Ustaz baru balik daripada buat umrah no. Jadi welcome home baby. Mudah pada kita panggil welcome home baby. Selamat kembali dan alhamdulillah beliau baru balik daripada mengerjakan umrah. Dan seperti mana yang telah Ustaz Azam bagi tahu tadi ini, menggambarkan tentang Masjid Quba, Masjidil Haram, inna awwala baiti wudi'a lin-nas, cerita tentang Masjid Haram, Masjid Quba, Masjid Nabawi. Dia baru saja lalui. Dan saya pun baru bulan 12 hari tu pergi dan bersempena dengan forum perdana malam ni. Julung kalinya buat pertama kali dalam rekod dalam masjid baru. Saya malam ni pun pakai baju baru. Beli di sana itu ni. Tapi tak tahu nak pakai bila. Rupa-rupanya rezeki baju ni pakai pada malam ni. Jadi bukan sekadar masjid saja baru, kami ahli panel pun baru, forum ni pun yang terbaru, baju ni pun baju baru. Serban je lama no. Kalau tuan-tuan tengok gambar tu, serban sopa. Nampak lipat gulung punya gulung jadi sopa juga. Cadang nak pakai serban kala lain, takut nampak ustaz ni dia pamit mak waktu masuk tadi ke apa ke. Tapi gulung punya gulung jadi sopa juga. Tak apa. Baik ustaz, soalan saya ialah saya nampak ustaz pun macam kan waktu Ustaz Azam duk cakap tadi, Ustaz Tarmizi macam kan aku sambung aku tu saja. Tapi nasib Ustaz Tarmizi dia dapat mengawal emosi dia. Ustaz, dalam kehidupan kita ini, bahkan tadi hari Jumaat tadi pun selalu dipesan dengan istilah takwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Itu merupakan rukun dalam khutbah. Khatib semangat macam mana pun pang bagi terlupa sebut ittaqullah, pesan takwa, turun-turun buat lohok. No, elok dah habis pun bagi salam. Tuan-tuan kena bak ni lupa pesan takwa tadi ni. Macam mana? Kita dia lohok dah hari tu. Jadi takwa ini semua kita tahu. Bahkan banyak kali dipesankan oleh khatib melakukan apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah Taala larang. Jadi saya nak bawa masuk pada malam ni ialah, boleh tak Ustaz kabarkan kepada kami semua yang ada ini, apakah yang dimaksudkan dengan pembinaan masjid atas dasar takwa dalam konteks kehidupan kita pada hari ini? Adakah perlu nama Masjid Timah ini kita tukarkan kepada Masjid Takwa? Sedangkan Masjid Takwa di Kepala Batah pun ada, Lahak Yu ada, Bertambah ada. Adakah perlu dasar takwa ni masjid semua kena buat Masjid Takwa? Jadi minta Ustaz tolong huraikan sikit berkenaan dengan maksud pembinaan masjid atas dasar takwa. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Zamri selaku moderator kita pada malam ni, yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Azam, Tuan Pengerusi Qaryah Barisan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana kita dipertemukan pada malam ni dalam forum yang julung-julung kalinya diadakan. Bila forum julung-julung kali diadakan ni, tuan-tuan tolong tunjuk semangat sikit. Ni malam ni saya tak tahu, tuan-tuan sebelum mai tadi makan ubat gegat ke apa, saya tak tahu, pakat-pakat lali. Hak yang ambil poin pun saya duk tengok berapa orang. Sebab kita kena ingat tadi ni Al-Fadhil Ustaz bagi tahu tu payah kita nak dapat, berkaitan dengan falsafah pembinaan rumah Allah Azza wa Jalla. Yang kita tahu iaitulah pembinaan Masjid Quba yang Allah Ta'ala kata la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibina atas dasar-dasar takwa, yang didasari dengan nilai takwa. Seperti mana Al-Fadhil Ustaz Zamri sebut tadi, bila kata khutbah hebat macam mana pun, tang peringatan kepada takwa tu tak sebut, turun-turun tu dia kena semayang zuhur, jemaat tak sah. Kok mana pun dia kena peringat kepada manusia agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana apabila kita lihat ni, kita berhimpun pada malam ni, yang membezakan kita bukanlah serban yang kita pakai. Yang bezakan kita bukan juzuk jubah yang kita baru beli tu. Tak, bukan perli Ustaz ni, dia duk jengil lagu tu, muka garang lagu tu. Dah nak abang kata tuan-tuan pakai pilah jubah apa pun, tuan-tuan pakai pilah kepiah apa pun, serban apa pun, templakat apa pun, yang Allah Ta'ala nak tengok tu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kita ni di sisi Allah Azza wa Jal adalah orang yang paling tinggi kedudukan takwa dia. Macam hari ni tuan-tuan tengok botol ayak ni, orang Masjid Timah ni nak beli ayak, tuan-tuan tengok botol ke tengok ayak? Lah, makan kapok barui ke tuan-tuan ni? Saya pun heran, tuan-tuan duduk sampai tak kata apa, dia terkedang. Dia lagu mana dah tu? Boleh tak semua ni? Ni ayak ni, tuan-tuan nak beli ayak, tuan-tuan tengok ayak ke tuan-tuan tengok botol? Semua tengok botol. Awak tuan-tuan pepak botol kan? Kita kok mana pun kita beli ayak, hak kita tengok tu ayak hak dalam tu. Ni kok tak nampak kot. Ni terbalik kerusi Ustaz dah lah kurih. Ni botol ni, botol yang sama dalam ni ayak mineral, tuan-tuan boleh jual paling mahal RM2 orang nanti beli. Tapi kalau kata dalam ni ayak mineral, tiba-tiba tuan-tuan jual RM20, rasa-rasa siapa nak beli? Baik orang pitadah mulut di kepala paip tu orang minum sedap lagi kot, pergi lah. Tapi kalau kata dalam ni botol yang sama, tapi dalam ni ayak yang berbeza, tuan-tuan buang ayak mineral, tuan-tuan buang ayak zam-zam, dia harga dia bukan RM2 lagi dah, harga dia dah boleh menjadi RM40 satu apa besar ni. Tuan-tuan buang ayak zam-zam, tuan-tuan bubuh madu Yaman, madu sidir ke madu apa ke, tuan-tuan buh lah, yang satu boleh jadi besar ni dia jual RM250. Tapi botol itu botol hak sama lah.
Nak bak kata perbandingan mudah bagi kita yang jenis orang biasa ni, dalam bahasa yang mudahnya, Allah Ta'ala dia nilai juga daripada sudut luaran. Tapi hak dia nak perhati tengok ni, hak kita isi bubuh dalam ni apa dia? Dia bawa keluar mai kita ni daripada kita tadi asalnya adalah mati. Allah Ta'ala kata kuntum amwatan fa ahyakum. Asal kamu ni kata Allah adalah mati dulu. Kemudian Allah Ta'ala kata aku keluarkan kamu. Tujuan dia apa dia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak tengok amal siapa di kalangan kamu yang boleh melakukan amal yang saleh yang paling banyak sekali. Sebab tu apabila kita lihat dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal dia buat keluar mai kita ni bukan pertujuan untuk sembah dia. Sebab tu saya tak berapa nak setuju kadang-kadang ayat Quran pun orang duk terjemah suka-suka ni. Yang selalu yang orang terjemah ayat Quran ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada kami. Salah ke betul daripada sudut terjemahan kaedah lurahnya begitu? Kalau kata tengok daripada sudut bahasa pun terjemahan tu dah tak kena dah. Illa liya'budun tu lam kasrah, liya'budun tu lil aqibah wa sirru rahdan dalam ilmu nahu. Dia bukan lam lil ta'lil. Dia tak boleh balik kepada makna untuk, dia mesti balik kepada makna yang lebih tepat sikit adalah supaya. Sebab apa kita tak boleh terjemah Allah Ta'ala menciptakan kita ni untuk sembah dia? Kalau kata untuk bermakna Allah Ta'ala tadi berhajat kepada makhluk, sedangkan kita mengaji dalam ilmu aqidah wa af'aluhu munazzahun anil aghraq. Allah Ta'ala buat apa-apa tidak ada sebab, tidak ada kerana, tidak ada pasal. Sebab tu kita sembah dia, sebab dia tu layak disembah dengan sebab nilai ghani yang maha kaya bagi Allah Ta'ala, istighna bagi Allah Ta'ala tadi, maka sebab tu kita sembah dia. Habis tu nak terjemah ayat tu kepada apa? Kepada supaya. Maknanya apa dia? Supaya mengabdikan diri kepada aku. Kamu nak beriman, kamu nak kufur, itu hak kamu. Cukup masa kamu beriman, aku berikan syurga. Cukup masa kamu kufur, aku berikan neraka. Sebab tu Allah Ta'ala istihad awal-awal lagi dah. Allah Ta'ala kata la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun, kata Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kata tak sama nilai kedudukan orang yang menjadi ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah semenang-menang manusia. Depa inilah kumpulan yang menang di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Allah Ta'ala memberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada kita jalan yang sebenar bagi mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok matlamat khutbah tu selalu saya highlightkan kepada imam-imam. Sebab perkara ni penting dalam waktu khutbah tu tadi. Matlamat yang nak kena masuk adalah mengajak manusia kepada takwa. Kerana itu yang membezakan kita pada hari ini, bukan warna kulit yang bagi beza, bukan kerja kita yang membezakan kita, tapi takwa. Sebab tu hari Jumaat, hari mengajak manusia untuk meningkatkan ketakwaan. Tu yang kadang-kadang saya tak berapa setuju juga. Baguslah teks khutbah tu diselaraskan di seluruh negeri. Cuma kadang-kadang tajuk tak berapa nak kena. Macam Selangor buat keluar tajuk khutbah zakat padi. Baca di seluruh negeri, di seluruh negeri Selangor. Sama macam Pulau Pinang pun kalau kata buat keluar tajuk zakat padi. Awak semua tempat ada padi ke? Tuan-tuan baca di Masjid Simpang 6, tengah-tengah pekan Kumta tu padi apa nak ada? Tu imam ni jerakah macam nak lurus speaker-speaker. Marilah bersama-sama kita mengeluarkan zakat padi bagi memberkati tanaman kita. Hak duk di bawah lena tu semua padi serelung tak ada.
Yang nak kena ajak ni benda hak dia ada, kita pun ada, baru boleh ajak sama-sama. Iaitulah pada juzuk nilai takwa. Tu kadang-kadang bila kata tak bersabit dengan bab ketakwaan tu tak sahlah, kita pandai-pandai selitlah sikit hak lain yang membawa manusia agar memahami konsep takwa itu apa dia. Bagaimana ingin menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, mesti kena ada. Dan kadang-kadang pun bukan boleh. Tu imam hak jenis betul ni, dia baca hak mana yang ada dalam teks khutbah, tengah-tengah hari rembang tu, kawan tulis khutbah 2 bulan sebelum lagi. Pada hari yang terang benderang ini, di luar hujan macam nak ribut, dia seorang-seorang duk terang dalam masjid. Mesej tu tak sampai. Kena hak jenis baca jawi lama dulu tu kan. Dulu kan pasien baca jawi lama. Dia amma ba'du tu dia jadi adapun kemudian daripada itu. Tu bahasa jawi lama lah tu. Hak jenis jawi lama tu dia punya bahasa dia tu kira pelik sikit lah. Maka dengan itu haramlah makan daging babi dan haram makan batang keladi. Semua pakak-pakak heran. Hak yang duk lena dekat tiang dapat tengah mulut-mulut, kawan bini baru buat asam pedas keladi, yang batang keladi pergi jadi haram. Ni pasal apa? Bukan batang keladi, binatang keldai. Kat lam Dahlia dia baca keladi, nak kata apa? Mesej tu tak akan pernah sampai. Sebab tu saya kata, kalau khutbah di peringkat elit, cerita bab-bab elit. Kita cerita untuk orang kaya yang ada tanah lot, pergi cerita bab projek perumahan rakyat termiskin PPRT, rasa-rasa dia nak faham ke? Dia tanah lot belungguk-lungguk nak pergi cerita PPRT, buat apa? Sebab tu pendekatan yang perlu digunakan oleh para imam, para khatib yang berkhutbah adalah soal takwa, tunjang takwa, teras takwa itu sendiri. Sebab tu apabila Nabi SAW dia masuk ke bumi Quba pada tanggal 8 Rabiul Awal, yang Nabi SAW bina adalah masjid dulu yang Allah Ta'ala kata la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu dibina atas dasar takwa. Cuba kita tengok masuk dalam masjid, apa penekanan yang imam akan berikan. Dia tak suruh perbetul baju, dia suruh samakan saf tu dulu. Umat Islam nak tengok kuat ataupun tidak pada juzuk saf ni, cuba kita tengok samakan saf ni. Dalam masjid ada saf, mana ada beza pangkat dan kedudukan saf 1 grade 52, mana ada. Tuan-tuan kerja kaki tangan kerajaan, kalau kata tuan-tuan yang depan saya kaki tangan kerajaan ni, tuan-tuan keluar dengan degree, dia start dengan 41. Tuan-tuan grade 17 pi parking kereta di tempat pengarah Jusabi, tuan-tuan nak mampu? Pakai kena tindakan tata tertib malam tu juga, bukan siang, malam. Pasal siang dia duduk kalut dengan mesyuarat. Tapi masuk dalam masjid adakah siap, biasa tanya. Nanti saat hang ni grade berapa ni? Yang nak masuk dalam masjid hang ni grade berapa ni? Dia kata saya grade 52. 52 depan, sebelah kiri pintu. Dia pula tolong habaq mereka kita. Habis tu yang belakang imam ni siapa dia? Belakang imam ni adalah orang yang turus 3. Tak penin lagu tu. Ni, hang ni grade berapa duduk sebek sekarang ni? Saya grade R3. R3 bukan dalam masjid nu, celah jamban nu. Ada hati nak masuk dalam masjid? Tak ada. Orang kulit gelap pun semayang dalam masjid, orang kulit cerah pun semayang dalam masjid juga. Kamu datang awal, penuhkan saf di hadapan ni dulu. Sebab yang pertama yang membuang daripada zaman Nabi sampai sekarang ni nilai nilai perkauman adalah Nabi SAW. Nabi tak suka kita duk meletakkan tentang soal perkauman itu di hadapan. Sebab tu tadi Al-Fadhil Ustaz sebut tentang nama seorang sahabat yang bernama Abu Dhar Al-Ghifari. Abu Dhar Al-Ghifari dia ni antara orang yang rapat dengan Nabi SAW. Dia ni, Nabi pernah kata dekat dia satu perkataan yang sampai dia berasa cukup down dengan kata-kata Nabi itu. Padahal Nabi sayang dekat dia. Tapi pasal dia pernah ada sikit daripada nilai perkauman, dia pernah panggil kepada Bilal, ya banatas sauda, wahai anak perempuan kulit hitam.
Ni yang Abu Dhar ni dia pernah panggil kepada Bilal, ya banatas sauda, wahai anak perempuan kulit hitam. Maka kata Abu Dhar bahawasanya pada waktu tu Nabi terus respon kepada aku. Nabi kata, innaka mru'un fikal jahiliyah. Kamu ni wahai Abu Dhar cuba menaikkan sentimen jahiliyah, kamu punya nilai-nilai jahiliyah. Nabi marah kepada Abu Dhar, walaupun Abu Dhar orang yang Nabi SAW sayang. Nabi tak suka tentang kedudukan nilai perkauman, Nabi benci kepada benda tu. Sebab tu kita pun pada hari ni kalau kata duk main Melayu sangat-sangat ni tak sah lah. Hidup Melayu, hidup Melayu. Melayu apa? Quran tak erti baca. Baik ambil India tak apa, tapi yang erti baca Quran. Baik ambil Cina tak apa, tapi Cina yang pandai baca Quran. Hari ni kita duk hidup semangat Melayu. Zikir Melayu tu. Tuan-tuan cuba tengok Dr. Farid Ravi Abdullah. Dia asal daripada agama apa, convert masuk kepada agama Islam. Hari ni cuba tengok dia tu bangsa apa. Bacaan Al-Quran dia lebih baik daripada kita. Hakim tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Kita peringkat kampung belah dua pun orang tak ambil. Ni hak kata kita ni, tu pun jangan, Fatihah pun baca melelong walalolin. Dalam pada tu pun lambat siang, hidup Melayu. Melayu apa? Quran tak erti baca, tak usah duk Melayu sangat. Yang agama nak tengok Islam kamu tu, takwanya kamu tu. Sebab tu Nabi pernah marah kepada Abu Dhar, sebab Nabi sayang kepada Bilal. Tak ada siapa pernah rampas jawatan Bilal, melainkan Bilal lah. Pada waktu mula-mula disyariatkan azan, Nabi suruh Bilal melaungkan azan. Satu hari Nabi pernah tanya kepada Bilal, hadis ni ya Bilal, bi arja amalin amaltahu fil Islam, li'anni sami'tu khashfati na'alaik baina yadayya fil jannah. Kata Nabi, wahai Bilal, aku nak tanya kepada kamu ni, apa dia amal yang kamu pernah buat, amal tu cukup hebat. Pasal aku ni pernah mendengar tapak kasut kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Depan aku Bilal wafat. Sebahagian berpendapat kata Bilal wafat 10 tahun lepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya waktu tu Bilal dah hidup lagi. Nabi tanya kepada Bilal, Bilal jawab dengan nada tawadhu', kata Bilal, ma amiltu bi arja amalin min anni lam atawadda lam atatahhur bukuran tamman fi sa'ati minal laili wan nahar illa sallaitu ma kutiba li an usalli. Kata Bilal, aku tak ada lah amal yang spesial ya Rasulullah, melainkan aku cuma sempurnakan wudu aku pada sebelah siangnya, pada sebelah malamnya, dan aku buat apa yang aku rasakan perlu. Dengan itulah menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui rahmat yang dibawa dalam Islam kepada seluruh alam inilah menunjukkan bahawasanya takwa itulah perkara yang sangat-sangat penting di dalam kaitannya dengan pembinaan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila masuk dalam masjid tidak ada yang lebih besar. Kita dah sebut Allahu Akbar, mafhum mukhalafah di sebalik daripada Allahu Akbar. Ad-dunya asghar, dunia ni semua maha kecil belaka dah. Tak ada dah yang lebih besar melainkan Allahu Azza wa Jal. Tak ada dah. Bila kata kita sebut, sebab tu Allah Ta'ala suruh kita ingat kepada Allah ni pada setiap masa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa nak kena ingat kepada Allah ni? Kata Al-Imam At-Tabari, dia kata bahawasanya apabila disuruh Allah untuk kita ingat kepada dia, maknanya agar tidak lari kita daripada nilai takwa yang diperingatkan hampir saban minggu melalui daripada juzuk lidah-lidah para imam yang mengucapkan kalam takwa. Sebab tu dimensi takwa ni kalau kata kita nak hurai sangat-sangat panjang. Maka sebab tu sebagai khulasah bagi pusingan yang pertama ni yang saya nak tekankan kepada kita, bahawasanya masjid
adalah mempunyai nilai yang sangat rapat dengan dasar takwa itu sendiri melalui kisah yang kita ambil daripada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim tadi ni, iaitu berkaitan dengan kedudukan Bilal. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Bilal pernah pun dijadikan satu role model bagi sahabat-sahabat yang lain, kerana dia bukan daripada keturunan yang hebat, bukan daripada bangsawan Nabi Quraisy Bani Hashim. Nabi ni orang yang hebat, Nabi daripada keturunan bangsawan, boleh layan manusia hamba macam tu. Kerana bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pangkat, warna kulit dan kedudukan, tetapi yang Nabi pandang, yang Allah Ta'ala pandang adalah takwa itu tadi. Maka sebab tu kita pada hari ini kena perbetulkan semula apa yang kita duk rasa selama ni kita hebat, sebenarnya tak hebat, melainkan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan jazak Fadil Ustaz Tarmizi Syamsul Arif di atas uraian persoalan yang dikemukakan tadi. Saya sebenarnya merasa begitu suspend juga tadi apabila Ustaz Tarmizi tanya tentang ayat apa semua ni, isi ayat Zamzam, isi ayat madu Sudan dan madu Yaman semua ni. Takut-takut buah ayat dia lebih. Siapa-siapa yang nak madu Yaman ni boleh ambil dekat saya. Si Omar dalam 50 botol saja. Siapa dah boleh ambil dulu. Terkayau aku yang tu lah. Saya aku dah iklan kot tu kalau punggah kalau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dapat kita simpulkan bahawasanya takwa ini merujuk kepada apa yang terkandung dalam diri kita ini sendiri. You know yourself, you know your level takwa. Tahu dari kita ni, insyaAllah kita boleh tahu bagaimana level takwa. Sebab apabila ada satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab Amirul Mukminin, bila bertanya kepada seorang sahabat yang mana Ubay bin Ka'ab berkenaan juga tentang takwa, lalu jawab oleh Ubay bin Ka'ab, yang ni, pernahkah engkau melalui satu jalan yang penuh dengan onak dan duri? Lalu Umar jawab, ya pernah. So apa yang buat? Dia kata, Umar kata, aku akan jalan dengan penuh berhati-hati, dan langkah aku langkah satu demi satu dengan teliti. Lalu jawab oleh Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Maknanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila disebut tentang takwa yang disebut berkali-kali dalam himpunan mingguan kita, terutama yang muslimin, tu pun kalau hamba tak lena lah. Baru ni saya pernah solat satu masjid di sebelah, bukan dalam negeri Penang, bukan dalam negeri Pulau Pinang, tapi di salah sebuah negeri jiran kita juga. Masjid cantik, elok tuan-tuan. Kita pun tengok masjid cantik apa semua, kita pun excited, seronok untuk solat berjemaah, solat Jumaat ni, solat Jumaat. Lalu bila selesai imam azan apa semua, adalah khatib naik bagi salam, Assalamualaikum. Kira cantik dah apa semua. Elok selesai, dia mula dengan Alhamdulillahil qail, dia dua angkat, ya ayyuh, dia tulis Arab, memanglah tulis Arab kan. Dia ada pombang ni, saya kata punggah. Jadi apa yang dapat saya simpulkan, maknanya kita alhamdulillah dalam Pulau Pinang ni TikTok tuan-tuan, cukup TikTok. Khutbah yang disampaikan oleh khatib, Masya Allah, Tabarakallah, yang siapa yang duduk dekat-dekat dengan speaker tapi ni pasal kalau pakai lebay longgak musim 360 darjah, kalau pakai serban tak kuat terongkai. Apa ada buat Allah Allah masuk masjid, mai nak semua jemaah bukan duduk besar okok, besar panggil aku tu. Salah tak salah, sebab ingat kat duduk atas motor, duduk boleh isap okok. Dan masjid yang saya bagi tahu kat saat ni, satu khutbah adalah Allah sedih sangat. Yang kedua, anak-anak remaja yang mai tu, saya masuk solat jemaat dengan anak lelaki saya, kemudian isteri saya tunggu kereta. Bila dia tunggu kereta, dia boleh tengok apa yang berlaku dalam kampung tu. Anak muda pekat mai masjid, tapi pekat duduk atas motor, pekat isap okok.
buat bulat, keluar bulat. Kuah ni pula tembok macam roket masuk. Dia kurang gitu lah. Betul ke tak aku tak tahu, tapi lebih kurang tu. Mana atas dia duduk isap rokok. Lepas tu imam khutbah ke, hampa semayang ke, baca doa, dengar bunyi amin macam habis balik, depa pun pocoi balik. Tuan-tuan, tak semayang jemaat. Tuan-tuan main semayang jemaat. Hari ni hari Jumaat no, Mama. Nasib baik rasa macam hari lain hari ni hari Jumaat. Tuan-tuan, ibu ayah, jamin tak anak-anak tuan-tuan semayang Jumaat hari ni? Tuan-tuan rasa anak tuan-tuan main semayang Jumaat dah hari ni? Ustaz dia main, dia keluar pada rumah Ustaz, azan dia pergi, dia main. Tapi adakah dia solat Jumaat berjamaah? Wallahu alam. Justru saya nak pesan anak-anak kita, bila kita nak solat ini, kita bimbing mereka, biar mereka berada di samping kita. Sebab mutakhir ini kadang kita jaga anak kita, bila masuk dalam masjid kita pun biarkan dia pun jumpa dengan kawan-kawan dia, kita isi dengan urusan kita, kita berzikir seumpamanya. Akhirnya anak kita terbabas bersama rakan lain. Elok nak habis, kita pun keluar, dia pun tunggu atas motor. Kita pun tanya, macam mana khutbah tadi? Khutbah tadi macam ni abah, macam ni abah, tapi apa tu pun dia tak tahu. Alhamdulillah, kita di Pulau Pinang tuan-tuan, bab khutbah insya-Allah mungkin apa yang Ustaz Tamizi beritahu tadi, khutbah cerita pasal bab padi di tengah-tengah pekan puas semua tu mungkin di Zimbabwe kot, yang bukan dalam negeri kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, sebelum saya masuk ke pusingan kedua, saya tanya tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, tadi kita sebut tentang sejarah masjid. Tuan-tuan tahu tak sejarah Kampung Timur ni? Tuan-tuan tahu tak sejarah Kampung Timur ni? Saya tanya dengan salah seorang ahli qaryah masjid ni, saya tanya, macam mana boleh dinamakan Timur ni? Siapakah man hiya Timur? Siapa dia Timur ni? Adakah kawasan di Pulau Pinang ni ini adalah lubuk timur, bijih timur kan? Pulau Pinang tinggal bijih timur ke apa ke, tapi tak nampak pun, aluk banyak. Tak tahu naik K4 dulu ni kan. Lalu tanya-tanya, jawapannya dia bagi dua versi kat saya. Dia kata kawasan atau dulu ni masjid ni 200 tahun yang lalu, masjid ni kampung ni dibuka oleh seseorang yang memang nama dia Timur. Full stop kat tu saja. Lagi kau hampa tanya Ustaz, nama penuh dia apa Ustaz? Tak tahu. Nama dia Timur. Mungkin Fatimah lah. Ni siapa yang mula main kampung ni? Puan Timur, Cik Timur gitu. Lalah kali lekat nama Kampung Timur. Versi kedua, ada juga yang mengatakan bahawasanya masjid Kampung Timur ni, masjid dia laluannya dulu ialah tu, laluan depan sana tu, di antara roundabout Alagapas tu sampailah ke Matampo. Jadi dari sana tu nampak bubuh masjid ada cahaya-cahaya, nampak macam kononnya macam timur-timur gitu lah kot. Lalu dinamakan kampung mana? Kampung Timur tu. Itulah sikit banyak cerita dia. Betul kata betul, itu adalah cerita orang tua-tua. Cerita orang tua-tua, wallahu alam betul ke tak. Apapun itu cerita berkaitan tentang sejarah sikit banyak tentang masjid ni. Apapun yang kita harapkan ialah dengan pembinaan masjid baru ini, pengimarahannya berterusan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, Masjid Timur lajak pi ke depan Masjid Papan, lajak pi ke depan Masjid Batu. Semua hak-hak semua tu. Timur, Papan, Batu. Batu pula belah dua pula. Sebelum sampai jumpa Batu tu, belah dua dulu sampai sana. Dulu ni sebut kata masjid yang imarah masjid apa? Masjid Batu lah. Sebut kata Masjid Batu memang penuh dengan kuliah-kuliah ilmu. Tapi hari ni alhamdulillah, saya pergi ke sebelah kita selatan, Pulau Pinang selatan apa semua, sembang-sembang beritahu kata saya duduk di kawasan Bukit Tengah. Tahu jemaah tanya, tak jauh mana dengan Masjid Timur Ustaz tu? Tahu kami Timur. Tiap-tiap malam Ustaz kami tengok ada Masjid Timur. Banner dia berkata. Jadi tahniah kepada pengurusan. Cerita dia tuan-tuan yang duduk dalam qaryah Masjid Timur ini isi ruang peluang dan ada itu rebut sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab tak jauh mana pun daripada rumah tuan-tuan. Bahkan surau dan Tampu Jaya ni Al-Fatih ke apa
Surah Fatihah, kemudian surah Ipoh. Surah-surah pun hebat surah ni. Maknanya tidak ada lagi alasan bagi kita depan Allah Ta'ala, pasal apa hamba macam ni? Tak tahu, keliling, tak mau pergi masjid, tak mau pergi surau, buka radio pun dah ada. Apa lagi alasan kita? Yang kita tak boleh untuk kita menimba ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memahamkan diri kita. Sebelum pusingan kedua, saya tengok tuan-tuan pun bila dah masuk second round ni pun dia mula hak yang tadi mula duduk sila, lepas tu dia bertimpuh belah kanan, dia mula bertimpuh belah kiri dah. Jadi saya nak bagi tuan-tuan pun sama-sama dalam majlis ini, marilah kita sama-sama berzikir. Sebab ini bukannya secara langsung, secara langsung lah di sini ni, tetapi bukan di TV ke semua ada iklan penajar ke apa ke, atau iklan teruk Pak Ali ke apa ke, tak ada. Jadi kita selit ruang yang ada ini melibatkan tuan-tuan muslim-muslimat, kita sama-sama ambil masa sikit saja berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan majlis kita ini sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Semangat tuan-tuan, semangat. Majlis bangun ni. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terima kasih tuan-tuan. Saya nampak yang semangat. Ada jawatan kuasa majlis semangat. No, tak apa. Orang jawatan kuasa ni dia memang kena sentiasa berkuasa. Sebelum masuk ke pusingan kedua, kita sambung lagi satu rangkap pantun. Kuih cakwe dimakan Pak Malau lama-lama, nak bagi sedap Pak Malau sapu mentega. Selesai sudah pusingan pertama, lani kita di pusingan kedua. Lagi Ustaz Azam tolong beli pantun saya ni. Ustaz, kita kalau kita perhatikan keadaan kita di Malaysia hari ini, kalau kita berada dalam rumah ni, kita duduk dalam rumah, kita duduk dalam taman-taman syurga ini, kita akan rasa alhamdulillah, kita akan rasa selamat. Tapi kalau kita nak tahu bagaimana keadaan di luar sana, 1001 masalah ada. Tuan-tuan kalau nak tahu bagaimana keadaan sekitar sana, tuan-tuan nak tahu selamatnya tak kita ini, bagaimana keadaan masyarakat kita hari ini, tuan-tuan buka sahabat Metro. Apa baca ada Metro? Tak baca tak, kena baca lain lah. Metro tak mau, tapi baca Metro sama. Jangan duk kira yang lain juga. Tengok Metro sama. Start pada muka surat depan sampailah muka surat belakang apa semua, kat tengah tu rasa takut nak keluar. Kawan-kawan suri rumah ditikam tapi tak mati. Baca-baca, oh rupanya dia tikam masuk celah ketiak, patut tak mati. Suami bunuh isteri, suami terajang isteri, isteri mengelak, isteri terajang suami balik, suami masuk ICU. Baca sahabat Metro, tuan-tuan tengok, Allah, 1001 cerita dah ada. Dan bila kita tengok balik, ia ni bukannya melibatkan orang lain, bukan melibatkan non-Muslim, tetapi ia melibatkan orang-orang Islam. Perceraian yang makin berlasa pada hari ini, dan juga perzinaan yang seumpamanya. Jadi soalan saya Ustaz nak tanya ialah, adakah dengan isu-isu yang berlaku ini menunjukkan seolah-olah masjid ini tidak memainkan peranan?
Adakah itu yang menyebabkan punca berluasanya keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan ini? Bahkan kalau kita tengok masjid tak mainkan peranan di sebuah kedai Pulau Pinang ni, kita alhamdulillah, tapi mungkin di tempat lain. Jadi minta Ustaz bagi tahu sikit, apakah yang disebut tentang peranan masjid pada hari ini jika nak berbanding dengan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, insya-Allah dalam tempoh 15 minit. Lebih pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Amri selaku moderator pada malam ni atas soalan yang kedua. Itu kalau saya ikut daripada perbincangan sebelumnya, soalan yang kita akan bincangkan adalah tentang peranan masjid zaman Rasulullah dan peranan masjid pada zaman kita hari ini. Maka saya sebut dulu peranan masjid yang pernah dilakukan ataupun berfungsi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut juga oleh beberapa ulama, antaranya Syekh Asyir Basi menyebut tentang peranan masjid di zaman Rasulullah. Yang pertama sekali dia kata masjid itu asas pembinaannya adalah sebagai makanun lil ibadah, tempat untuk ibadat ataupun makan di iqami as-salawat mafruḍah, tempat untuk ditunaikan sembahyang fardu. Faham daripada kata ini ialah masjid itu sebenarnya menjadi tempat kita sembahyang fardu secara berjamaah. Orang laki-laki terutamanya menjadi kefarduan bagi orang laki-laki mesti sembahyang di masjid. Macam mana keadaan pun selagi boleh kena sembahyang di masjid. Itu tuntutan kepada orang laki-laki. Pernah di zaman saya di Maktab, masa nak buat KPLI itu, timbul isu di mana ada di kalangan pelajar yang sama, yang dah bergraduat kemudian masuk buat KPLI sebagai mereka masuk kursus pendek, masjid tidak dikunjungi. Sampai ada pentadbir yang buat laporan kata macam mana ni golongan agama sebahagiannya tak turun ke masjid, walhal asrama dengan tempat semayang surau itu dekat sangat. Maka saya katakan di sini bukan soal mengetahui yang penting. Apabila orang tahu saja tapi tak faham bahawa kewajipan dia hadir ke masjid itu adalah keutamaan, maka dia akan ambil mudah. Sedangkan para sahabat Nabi, mereka sangat menekankan tentang sembahyang berjamaah di masjid. Sehingga pernah disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, dia kata kunna idza faqadna rajul fi subhi wal isya asaqna dhann. Kami ni apabila mendapati seseorang kami tidak hadir sembahyang subuh dan isya berjamaah, kami akan bersangka buruk, iaitu dia adalah dari kalangan orang munafik. Menjadi satu benda penting kepada kita untuk faham bahawa ciri-ciri orang munafik zaman Nabi adalah mereka malas sembahyang berjamaah, terutama subuh dan isya. Maka kita hari ini bila dah ada masjid baru ni, kembalikan peranan masjid itu sebagai tempat untuk kita meramaikan solat berjamaah. Kalau ada masjid besar pun kita macam tu juga tak terasa nak sembahyang jemaah, maka itu satu bentuk yang sangat merugikan. Yang rugi bukan masjid, yang rugi kita. Yang rugi bukan AJK masjid, yang rugi orang yang duduk di sekeliling masjid yang tidak hadir untuk solat berjemaah di masjid. Satu malapetaka bagi umat ini apabila ramai di kalangan umat ini tidak cuba untuk hadir ke masjid. Sebab tu ada orang sebut, kalau kita nak lawan dengan bangsa Israel Zionis, maka kita kena lawan dengan kita boleh hadir solat subuh berjamaah sebagaimana sembahyang Jumaat. Kita boleh kira dengan jari berapa orang yang mai sembahyang subuh berjamaah. Tapi kalau mai Jumaat tu sebab dah kadang-kadang malu Allah mai juga, maka ramai dibandingkan dengan mai sembahyang subuh secara sukarela ni. Ini satu bentuk yang kita kena, satu malapetaka dalam agama yang berlaku pada mutakhir ini. Maka saya sebut tadi apa? Kerana masjid zaman Nabi yang pertama adalah dijadikan tempat ataupun makan tempat untuk sembahyang fardu secara berjamaah.
Orang Islam kalau berkumpul ramai-ramai mai sembahyang Jumaat di masjid, dia melambangkan kekuatan agama kita. Tapi kalau cakap deras saja, sembang di kedai kopi, lawan Israel, boikot sana sini, masjid tak boleh mai, maka kita sembang kosong. Orang kata ada apa, kemas seorang, hampuk meja dan sebagainya, masjid tak boleh mai. Benda yang sangat merugikan. Yang kedua disebut oleh Asy-Syirbasi antara dauru masjid, peranan masjid. Yang kedua adalah sebagai markas atau madrasah li ta'limil ummah. Masjid harus berfungsi. Zaman Nabi, masjid berfungsi sebagai tempat mengajar manusia. Bahkan Rasulullah sendiri menjadi pemidato zaman dia. Nabi duduk mengajar umat di masjid. Nabi guru kepada umat, para sahabat di masjid, sehingga kan sahabat Nabi ni berebut-rebut. Sebahagian mereka nak duduk di masjid kerana nak dengar kalam Nabi. Sebab tu kita kenal ada golongan Ahlus Suffah yang mereka ni tak berkahwin. Pada awalnya orang susah akan tidur di sekeliling masjid Nabi tu. Tujuan mereka adalah untuk mendengar kalam Nabi ataupun pengajaran Nabi SAW. Benda ni kita kena buat. Dan alhamdulillah, masjid di Pulau Pinang ni salah satunya berperanan sebagai penyebar ilmu. Dah ni macam-macam lah. Ada di mana-mana pun kuliah ceramah, forum, semuanya dilakukan di masjid, menunjukkan AJK masjid sangat berperanan dalam menyebarkan ilmu. Bukan dia sampaikan, dia jemput ustaz untuk menyampaikan ilmu. Ini sangat disukai oleh agama kita. Bahkan para sahabat menunjukkan contoh yang demikian. Ibn Abbas telah menyebut kepada kita, dia kata tazakurul ilm ba'dul lailah ahabba ilayya min ahya kulliha. Kata dia, membincangkan sebahagian ilmu pada sebahagian malam lebih aku sukai daripada menghidupkan malam dengan ibadat-ibadat yang lain. Maknanya apa? Masjid harus menjadi tempat penyebaran ilmu. Orang mai mengaji di masjid, bukan mai duduk semayang saja lepas tu balik. Maka masjid perlu mengatur program-program yang boleh memberikan ilmu kepada masyarakat. Dan itulah yang sedang dibuat di tempat kita. Yang ketiga, masjid zaman Nabi berperanan sebagai tempat memutuskan satu hukum, mahkamah. Mahkamah iaitu zaman Nabi, isu-isu kes perceraian, pergaduhan, zihar dirujuk kepada Nabi dan diputuskan di masjid Nabi. Tapi hari ini mungkin benda tu dah ada mahkamah. Kita katakan Tok Imam pada hari ini harus jadi pakar rujuk kepada umat. Sekurang-kurangnya bila ada qaryah, ada masalah, dia akan main kepada Tok Imam, boleh jawab soalan anak qaryah tu. Penting imam ni menguasai ilmu dan boleh memberi tunjuk ajar kepada anak qaryah. Itu penting. Kalau imam mai tanya dia soalan, dia pun tak tahu, dia buat gaul kepala, maka itu menunjukkan kelemahan. Orang tak mai dah masjid. Pasal apa? Tak boleh selesai masalah di masjid. Kita luaskan skop lagi, masjid ni tempat mengadu masalah. Orang ada masalah anak bini, boleh main masjid dan dapat bantuan di masjid. Zaman Nabi, sebahagian daripada bantuan diberikan di masjid. Bahkan banyak daripada riwayat hadis sebut apa? Bila datangnya kafilah, mereka akan main Nabi sambut di masjid. Tempat Nabi menyambut tetamu, ad-duyuf, di masjid. Dan bila sambut tu, orang tahu dah bahawa ada harta yang sedang ada di masjid. Sebab tu pernah berlaku satu ketika, Nabi lepas main subuh, bila bagi salam, Nabi tengok ramai hari tu. Nabi kata, lepas salam tu, Nabi kata, nampak gayanya ramai hari ni. Selalu tak pernah ramai macam ni. Nabi kata, aku rasa apa ni, dengar kot, ada satu kafilah, iaitu daripada Abu Ubaidah bin Jarrah balik daripada setempat, bawa harta. Dia berkata, sungguhlah iman ni kerana dengar Abu Ubaidah ni balik bawa rombongan harta. Nabi kata apa? Mal faqru ahsya alaikum walakin ahsya alaikum an tabsuta dunya fatanafasuha, sampai habis hadis tu.
Maka Nabi kena siap dari apa? Nabi kata, sesungguhnya aku tak bimbang kefakiran menimpa kamu. Yang aku bimbang, dunia akan mengalahkan kamu, menguasai kamu akan berebut-rebut dunia tu, dan dunia akan merosakkan kamu. Nah, apa tadi? Masjid tu menjadi tempat mengagihkan harta juga. Maka kita kata hari ini peranan kita di masjid kita ni, masjid ni boleh jadi tempat komuniti orang mai masjid nak minta bantuan. Walaupun boleh pi ke zakat, boleh pi kepada Baitul Mal, tapi masjid setidak-tidaknya boleh jadi tempat orang mai dapat bantuan. Sekurang-kurangnya musafir, ada rumah musafir mungkin belum buat lagi lah, tapi ada masjid yang sediakan tempat musafir mai boleh berehat, dapat kemudahan. Maka dengan sebab itulah masjid akan jadi ramai orang untuk hadir ke masjid, kerana prasarana dia, kerana hubungan baik dengan masyarakat, kerana menyediakan fasilitis kepada masyarakat. Itu peranan yang Nabi buat, walaupun zaman tu kemampuannya terhad berbanding dengan zaman kita pada hari ini. Dan satu lagi, masjid yang keempat ataupun yang terakhir, masjid harus menjadi pusat komuniti kepada masyarakat, pusat aktiviti. Zaman Nabi orang pernah main pedang dalam masjid. Nabi tak ada puak Habasyi main pedang zaman Nabi dalam masjid, Nabi tak larang. Menunjukkan apa? Dia boleh jadi tempat komuniti, tempat orang boleh berkumpul nak main, boleh main bola takraw, boleh nak main apa di masjid ni biasa orang buat, nak main futsal boleh kalau ada gelanggang futsal, nak main masjid untuk main satu benda yang dibuat oleh masjid. Maka orang akan main, di samping dia main tu dia dapat solat berjamaah. Zaman Nabi walaupun tak ada macam kita ni prasarana yang baik, Nabi buat benda tu. Nabi izinkan berlaku tempat perkumpulan manusia untuk beraktiviti di masjid. Kita hari ini tidak mesra kepada jamaah. Bila main masjid, kita akan menunjukkan sikap marah kepada orang yang main tu. Kadang-kadang bawa anak kecil kita marah, betul lah, kadang-kadang dia mengganggu, tapi kita telah menyekat niat dia nak main duduk dalam masjid. Kerana kita marah anak dia tak main dah. Walhal zaman Nabi menggalakkan budak-budak main masjid. Budak-budak bising tu biasa, orang tua-tua bising yang pelik. Budak-budak bising tu okey lah. Budak-budak main itu budak-budak, bukan orang tua. Maka pemikiran kita kena layan dia macam dia budak-budak. Kalau orang tua main bising itu patut kita marah dah. Ni budak-budak kita kena raikan. Bahkan Nabi pernah sembahyang dalam masjid, dalam hadis sebut Nabi dukung Umamah binti Al-As, cucu Nabi, anak kepada Zainab. Nabi dukung dia dan sembahyang. Dia rokok, Nabi letak dia. Nabi bangun balik, angkat balik. Sujud, Nabi letak dia. Buat macam tu. Bukan nak kata imam hari ni kena buat macam tu. Jadi esok imam buat cucu dia main pula, dia angkat dukung pula sembahyang. Orang kata kawat imam ni. Ustaz malam kata apa? Ustaz kata boleh bawa budak-budak, maka pakat bawa budak-budak semua. Esok ramai-ramai angkat dukung budak. Bukan itu maksud dia. Maksud dia apa? Masjid kena mesra dengan kanak-kanak. Yang kita tak mesra, orang yang main masjid bawa masalah kepada masjid. Antara masalah yang kita boleh cegah adalah orang yang main masjid, pastikan dia kena bersihkan badan dia. Yang tu kita kena straight. Tu imam pesan kepada jemaah, nak main masjid biar betul-betul orang kata apa, sesuai dengan pakaian. Orang kata apa, biarlah main tu tidak bawa benda yang masalah kepada jemaah. Contoh yang saya sebut adalah orang merokok. Minta maaf no? Merokok main semayang duduk berjemaah. Kadang-kadang sebelah kita tu orang tak merokok. Bila kita takbir Allahu Akbar, mai sebelah kita merokok, dia takbir juga. Kita semayang jadi ganggu dah. Dia marah kat dia. Dalam hati ni kata macam-macam lah. Semua kita kata kat dia. Pasal apa? Punca dia tadi tu. Orang macam ni boleh kita tegur. Pasal Nabi pernah melarang sahabat Nabi yang makan buah bawang putih. Man akala min hadhihi syajarah fala yaqribanna masjidana, Nabi kata. Siapa yang makan daripada pokok ni, iaitu al-basal, bawang putih, jangan menghampiri masjid kami. Kalau bawang putih pun Nabi tak bagi mai masjid mengganggu orang jemaah semayang, maka yang merokok, yang lagi-lagi teruk itu, mulut berbau yang tak pernah gosok seminggu, patut dia habang kat dia, gosok dulu baru mai masjid. Janganlah kita kadang-kadang kerana nak semayang semangat sangat, kadang-kadang benda-benda ni kita anggap benda yang tak apa. Sedangkan benda tu dalam agama boleh membawa kepada fitnah. Orang nak semayang terganggu kerana kita, itu satu dosa.
yang kita buat. Maka dalam konteks yang kita bincang hari ini, pandangan masjid dia kena mesra kepada jemaah. Mesra tu dia kena banyak memikirkan tentang kehendak jemaah yang boleh dituruti, dan ada benda yang kita kena straight, benda tu tidak boleh kita biarkan, kena pandai sesuaikan lah. Ada jemaah dia main masjid kerana dia memang orang masjid, tak ada ceramah dia main jenis ahli masjid. Ada orang ceramah baru dia main, dan ada orang dia langsung tak main, ceramah kan semayang kan dia tak main. Yang tu kita kena fikirkan macam mana nak bawa dia main masjid. Maka orang kata ada hadis Nabi, betul hadis Nabi. Nabi kata, aku dia ingat kalau boleh aku nak pergi kumpul pemuda-pemuda, dan aku suruh orang azan di masjid, depa imamkan semayang tu, aku kumpul pemuda pergi cari mana rumah orang yang tak semayang di masjid, aku akan bakar rumah mereka. Hadis tu faham macam mana? Adakah hari ni AJK masjid kena ajak geng muda-muda pergi rumah mana-mana ahli qaryah yang tak semayang, kita bakar rumah dia, boleh tak? Boleh tak gitu? Esok pagi ya, subuh tengok tak ada, nampak tak mai tu, pergi rumah dia bawa tonggen satu, boleh? Hadis tu maksud dia apa? Nabi kata kalau aku ingat tak menimbulkan fitnah, laqad hammam tu dia cadang ya, Nabi tak buat. Nak abang apa benda tu tak kena buat, tapi benda tu Nabi sangat marah. Bila Nabi marah menunjukkan Allah marah. Jangan buat benda yang Nabi marah. Kalau kita mengaku kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Nabi marah maknanya apa? Nabi tak mengaku umat esok, dan kita bila tak diperakui sebagai umat, maka tempat kita sangatlah, orang kata apa, teruk dalam akhirat esok. Maka apa yang disebut dalam ni adalah peranan masjid itu merujuk kepada apa fungsi masjid. Antaranya ialah untuk mengajak orang mai ke masjid dengan cara pendekatan yang berbeza. Zaman kita ni orang tak mai, mungkin bukan cara kita pergi marah dia, kita kena bawa satu pendekatan ziarah rumah ke rumah. Ini saya sebut, benda ni saya buat ketika saya berada di Sabah. Mana-mana orang kampung yang tak mai masjid surau tu, kita pergi bawa bantuan dan kita bagi dia bantuan, dan kita ajak dia main. Di kalangan 50 buah rumah tu ada 8 buah rumah main tahun yang pertama. No? Tahun pertama 8 buah rumah main. Ni live kan? Orang Sabah dengar. So boleh keluar daripada yang Kampung Kanibungan ni ada. Boleh main 8 buah rumah untuk semayang. Tahun pertama 8 buah jadi ya. Kita buat tempat di Sabah orang tak kena Islam. Tempat kita ni orang kena Islam. Orang Sabah yang tak kena Islam pun dia boleh main bila kita ajak dia dengan menggunakan pendekatan yang hikmah. Maka orang kampung belah ke, kampung tutup ke, semua ni bila kita pergi rumah dia, takkanlah dia nak respon macam mana orang-orang jahiliah respon ke Nabi. Kita sebagai orang jahiliah, kita orang Islam Melayu yang lahir sebagai orang Islam, takkan kot depa-depa ni nak respon macam mana jahiliah respon Nabi. Paling tidak di sini kalau kita buat macam tu, lebih bukan 8 buah rumah, mungkin lebih daripada tu, 80 buah rumah boleh main jadi ahli masjid dengan sebab pendekatan kita tu. Apa yang disebut ni adalah benda-benda yang penting untuk kita highlight dalam forum pada malam ni. Dekat dulu untuk respon yang kedua ni, dan saya sebut muka yang terakhir ni, bila kita balik dari forum ni, kita kena sampaikan benda ni. Apa pun yang kita dapat ni, dan dengar macam mana pun, sikit dengar tu, balik sampaikan. Ini yang disebut Imam Malik ketika mana dia menyampaikan ilmu kepada anak murid dia. Kata Muhammad bin Qasim, "Idza kunna wada'na Malikan," bila kami mengucapkan selamat tinggal kepada Imam Malik, dia akan pesan kepada kami. Kata Imam Malik, "Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wansyuru hadzal ilm," sampaikanlah ilmu ini, "wa'allimuhu," dan ajarkanlah orang kan ilmu ini, "wala taktumuh," jangan menyembunyikan ilmu yang kamu dapat ni. Wallahu a'lam. Serah daripada pengusi. Jazakallahu khairan jazak, diucapkan kepada Fadil Ustaz Azam di atas uraian soalan tadi. Beberapa perkara yang boleh kita highlightkan dalam jawapannya tadi ialah masjid mestilah mesra kepada jemaah, dan jika nisbahkan kepada peranan masjid, khususnya Masjid Timah ini, Masya Allah Tabarakallah, penuh dengan pengisian.
Cumanya terpulang kepada diri kita sendiri, sama ada nak mai ke tak mai ke. Tuan-tuan, malam ni saya rasa mungkin ada di kalangan ahli jamaah, ahli qaryah yang pertama kali menjejakkan kaki dia ke rumah Allah ini, rumah Masjid Timur ini, sedangkan dia merupakan ahli qaryah. Jadi tuan-tuan, dengan semangat yang ada pada malam ini dah mai tengok masjid, Masya Allah, senaraikanlah diri kita itu untuk istiqamah solat berjamaah dalam rumah Allah yang serba indah ini. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Azam tadi tentang masjid yang menyediakan ruang untuk orang musafir. Jadi saya haraplah masjid kita ini tandas wanita janganlah berada di belakang-belakang. Ada setengah masjid yang yang pernah dikunjungi, masjid tandas ataupun toilet perempuan ini letak sebelah dengan bilik mandi jenazah. Pi dah sekerat patah balik, minta, bang, teman-teman Ustaz, pasal apa? Sebelah dengan bilik mandi jenazah. Tengok-tengok kita pun pipi teman tengok, bukan kata tempat mandi jenazah, hak duk mandi jenazah tu pun duk tepi pintu tu. Kesian kat muslimat. Jadi mudah-mudahan masjid baru ni tandas muslimat pun telah di hak zaman dulu ni memanglah kita tak ke belakang-belakang, sebab kita jaga muslimat ni. Tapi law ni zaman dah maju dah, bilik mandi jenazah pun buat asing. Kalau boleh dulu tak belah muslimat, kalau ni tak belah muslimin buat, tengok macam mana respon. Silap-silap masuk-masuk tazan tu. Tengok pasal apa? Terkejut tengok tempat mandi mayat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, yang terakhir daripada respon saya kepada Ustaz Azam tadi ialah peranan masjid yang terakhir, yakni kita mengunjungi rumah ke rumah itu. Mengunjungi rumah ke rumah itu. Saya teringat satu kisah yang berlaku kepada salah seorang ulama, nama dia Syekh Badruddin Al-Hasani. Dia pun dah meninggal dunia, telah wafat. Dia pernah satu ketika dia ada mengajar anak murid dia. Kemudian tengah-tengah mengajar anak murid dia terberhenti mengajar. Kemudian anak murid dia pun bangun kepala, tanya, pasal apa ya Maulana, ya Tuan Guru, kenapa? Lalu dia pun bagi tahu, aku sebenarnya ada sesuatu yang nak minta tolong dari hampa. Tetapi aku rasakan kalau kata aku minta tolong pada hampa ni, hampa tak mampu untuk buat. Anak murid yang menghormati pada Tuan Guru dah bagi tahulah, insya-Allah kami akan buat. Walaupun kau rasa macam tu, tapi insya-Allah kami akan buat. Okey? Lalu pun dia bagi tahu, aku sebenarnya ada pemberian, ada sembunyi, lebih kurang macam tu lah. Ada sembunyi benda yang nak aku berikan kepada pelacur yang berada di hujung kampung ini. Hadiah yang nak berikan kepada pelacur. Bila dengar ayat tu, anak murid tadi pun semua kata, "Ai, dia bagi pelacur dia ada apa-apa. Tengok kemah duk mengajar tapi nak bagi ada apa." Lalu bila bunyi suara-suara macam tu, Tok Guru tu pun kata, "Aku dah kata dah, hampa mesti akan kata macam-macam pada aku dan hampa takkan mampu untuk melaksanakannya. Tak apalah, kita teruskan pengajian, lepas ni aku akan bagi sendiri." Bila dengar macam tu, anak-anak murid pun, Tok Syekh, Tuan Guru yang dihormati, takkan nak pergi ke tempat macam tu. Lalu ada salah seorang daripada itu menawarkan diri, tak apa, biarlah saya yang tolong buat benda ni. Lalu bila selesai mengaji apa semua, Tok Guru pun bagi barang tu pada dia dan dia bagi tahu, bila kau sampai ke rumah mereka ini, engkau ketuk pintu, bagi dan bagi tahu, ini adalah pemberian daripada aku dan aku minta mereka itu doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati diriku. Dua ayat ni. Satu, bagi tahu kata aku yang bagi. Yang kedua, minta mereka doakan Allah Ta'ala memberkati hidup aku. Lalu anak murid tanpa cakap banyak, dia pun pi ke rumah pelacuran, sarang pelacuran itu, pi ketuk. Dia pun pi pun kira cover lah. Orang masjid ni nak pi ke kawasan macam tu, silap-silap bulan serak jugalah. Tapi memandangkan Guru dah suruh, dia pun pi. Rumah pertama pun dia bagi, rumah kedua, sampailah habis. Bila selesai dia pun balik. Bila balik dia fikir, apalah yang Tok Guru ku ni nak daripada depa ni. Banyak lagi rumah-rumah miskin boleh bagi apa semua, rumah game pelacur ni juga dia main bagi. Bila balik main tak apa. Tuan-tuan, bila anak murid tu bagi tahu kata nama Tok Guru ni Syekh Badruddin Al-Hasani ni bagi, dan minta hampa doakan Allah Ta'ala rahmati dia, berkati dia. Pelacur tadi ni apa? Terketuk hati mereka. Ya Allah, kami yang jauh daripada masjid ni pun Tok Guru ni masih ingat kami
Dan sentiasa walaupun dia tak boleh mai, tapi dia hantar utusan dia berjumpa dengan kami. Terkesan daripada itu, besok subuhnya jemaah di sebelah muslimat penuh. Parti-parti rupanya mereka yang daripada kampung pelacur tadi semuanya bertaubat, meninggalkan kerja terkutuk, akhirnya merapatkan diri mereka dengan rumah Allah Ta'ala. Dia tu guru ini Syekh Badrul Al-Hasani, dia mengajar di Masjid Umawi yang masih lagi ada di Yaman, insya-Allah. Baik, saya nak ke Ustaz Tamizi untuk soalan yang terakhirnya. Untuk soalan yang terakhirnya, jika kita perhatikan di jabatan-jabatan sekolah seumpamanya, mana-manalah, bahkan di masjid hari ini pun, hatta di surau sekalipun lah ni ada contoh organisasi dah. Ada penasihat, ada pengurusi, ada imam, siausaha, bendahari, tu siak, tu bilai apa, semua itu semua ada komplit. Jadi adakah nama-nama ini, contoh organisasi ini hanyalah sekadar untuk meletakkan muka ataupun berperanan? Mereka-mereka ini ada peranan mereka untuk masjid, dan minta ustaz ceritakan sikit sebanyak peranan. Kalau tadi ini Ustaz Azam cerita tentang peranan masjid, peranan masjid, tapi hari ini lebih dalam sikit, yang inilah peranan yang perlu dimainkan oleh pegawai masjid. Betul Ustaz? Tadi peranan masjid, yang ni pegawai masjid. Sila Ustaz. Saya cakap 5 minit lah kot, kat orang nak tidur lah ni. Baik. Berkaitan dengan masjid ataupun peranan AJK dan juga pegawai-pegawai masjid, saya cuma nak sebut sedikit berkaitan dengan persoalan tanggungjawab AJK dan juga pegawai-pegawai yang telah dilantik. Bukan setakat Masjid Timah. Hari ini tuan-tuan tengok jadual kuliah di Masjid Timah ini penuh, boleh kata penuh dah. Tapi kita kena cek balik di sebalik penuh tu tadi, berapa orang yang in charge dia punya program tu tadi. Berapa ramai punya kepala yang duduk bersidang untuk menghasilkan program selama sebulan untuk anak karya. Sebab kebanyakan masjid yang saya mengajar, saya benda ni yang saya tengok dulu. Benda mula yang saya akan pergi cek waktu saya nak masuk mana-mana masjid untuk saya nak buat kuliah, yang pertama sekali bilik ayak tandah. Kalau bilik ayak ataupun tandah tu okey, maknanya pengurusan insya-Allah okey. Macam rumah kita lah. Rumah kita ni orang nak tahu kata bini kita tu jenis rajin ke, rumah kita jenis bersih ke tak ke, orang pergi tengok bilik ayak dulu. Kalau kata daki dekat dinding tu tengah lori, taulah penyegan wal balok liat hak ada dalam rumah tu. Baik suami baik isteri sama lah. Sebab orang akan tengok bilik ayak tu dulu. Macam diri kita pun orang akan tengok mula kaki, kan? Mula kaki, lepas pada tu orang tengok muka. Bila sebut tentang persoalan tu masjid, yang orang akan nilai adalah daripada sudut pengurusan tandah dia tu dulu. Kalau kata tandah tu boleh manage betul-betul, boleh jaga betul-betul, makna pihak pengurusan tidak ada masalah. Sebab hari ni kebanyakannya kalau kata kita tengok nama di organisasi itu penuh, tapi ini bukan Masjid Timah, Masjid Afrika. Nama di organisasi punya board tu Masya Allah penuh lah, yang nu AJK, yang ni AJK, tapi yang berfungsi dua. Kebanyakan masjid macam tu, bukan masjid ni lah, kebanyakannya macam tu. Bila sebut kata macam tu, akhirnya yang lain tu seakan-akan cuma ambil jawatan dan tidak buat apa-apa. Sedangkan kita apabila diberikan tanggungjawab, kita bertanggungjawab untuk memanusiakan manusia. Tanggungjawab nak memanusiakan manusia itu bukan setakat tanggungjawab mak ayah, bukan setakat tanggungjawab guru-guru, tapi tanggungjawab AJK dan juga pegawai masjid. Sebab tu kita buat kuliah yang pelbagai. Melalui kuliah itu adanya pentarbiahan, melalui kuliah tadi adanya input ilmu, melalui kuliah tadi adanya nilai ukhuwah. Maka kesemua dirangkumkan dalam satu medan yang kita namakan sebagai medan kuliah tadi ni. Sebab tu perkara ini penting bagi setiap daripada AJK dan pegawai. Yang pertama sekali mesti kena ada nilai istiqamah dalam
menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mesti kena ada. Jangan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ni semangat. Dia masuk tahun keempat, tahun kelima, habis dah program pun tinggal program. Tidak ada apa-apa lagi dah. Tak guna macam tu. Sebab tu perkara yang paling berat dalam agama adalah nak istiqamah. Sebab tu kata Nabi, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Yang boleh mengubankan rambut aku, kata Nabi, apabila turunnya ayat daripada surah Hud dan adik-beradik dia yang lain, surah Takwir, surah Al-Infitar, Al-Insyiqaq, turun surah Waqi'ah dan seumpamanya, menyebabkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi uban. Sebab turun ayat tu, kata Abdullah bin Abbas, ma nazala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam asyad wa asyaq. Tak ada satu pun benda berat, benda payah, benda perit yang pernah turun kepada Nabi melainkan satu ayat daripada surah Hud, fastaqim kama umirt. Nak istiqamah tu bukan mudah. Sebab tu mula daripada pengerusi sampai pemeriksa kira-kira. Jangan duk berkira dengan kerja. Semua kena gembling tenaga untuk kita memastikan masjid ini berterusan diimarahkan. Kalau kata seorang dua saja yang nak buat, katalah seorang tu pindah pi, akhirnya masjid kita akan mati. Maka sebab tu peranan AJK dan juga seluruh pegawai masjid perlu ada persefahaman dalam nilai istiqamah, nak mewujudkan syiar di bumi, apa nama ni kita sebut sebagai Masjid Timah ni tadi. Sebab kita tak mau masjid diri bukan main megah, tapi orangnya tidak megah teramana pun. Sebab tu masjid memainkan peranan yang cukup penting. Yang kedua, bukan setakat ilmu itu disediakan, tetapi yang kita perlu sedia juga bagaimana untuk beramal dengan ilmu tu tadi. Kita mesti kena bawa masyarakat untuk mengenali dan memahami konsep ilmu tu tadi. Hari ini bila kata buat kuliah banyak-banyak ni, saya nak nasihat kepada tuan-tuan dan juga diri saya. Hari yang mana kita mai kuliah, tolonglah bawa pen. Hari ni tak apalah, mai dengar forum tak apalah. Ni kuliah pengajian tu, kalau boleh beli kitab, tapi jangan bagi bawa balik. Bagi bawa balik, saya lagi cerita dia ruyuk tak tahu pergi ke mana. Dia buat ambil lapik boh teko. Atau jaga tu. Sebab tu kitab beli boh di masjid. Hari yang ustaz tu punya kuliah, buat keluar kitab tu supaya sama-sama tengok. Ni kadang-kadang duk buat macam dia tu Al-Imam Syafi'i. Duk mengaji depan ustaz ni, dia punya duk cekak tangan. Lagu tu tak duk main lah, menyemak kan. Tapi hari ni tak apa. Ni hari lain. Sebab hari ni forum ni tak ada apa ilmu sangat. Yang tuan-tuan nak kena faham elok-elok, yang nak kena catat, yang nak kena tulis ni adalah kuliah yang berkitab. Sebab hari ni orang Islam berkelahi yang duk jadi pertelingkahan, bertikam lidah sama-sama ni. Sebab apa? Sebab cara bacanya tak faham. Kita bila kata mai kuliah, baru kita boleh faham macam ustaz tadi. Mula-mula tadi ma'ul mutlaq, ayat mutlaq. Ustaz bila dia buka ayat mutlaq tu sekali lagi, dia ada perbahasan dia. Tuan-tuan memang faham ayat mutlaq tu, tapi ayat paip tu hak jenis puak-puak bijak pandai ni depan nanti bikiak pula. Ayat paip tu dia dah campur dengan klorin. Bolehkah jadi ayat mutlaq lagu tu? Dia tanya kat tuan-tuan nak jawab apa? Sebab tu kena main duduk dalam kuliah, baru ustaz boleh terang ayat yang bercampur dengan bahan lain. Boleh ke tak? Contoh satu timba ayat yang nak digunakan untuk berwuduk, tiba-tiba dimasukkan 3 titik arak. Ayat tu tadi boleh tak digunakan untuk kita nak berwuduk ataupun nak bersuci? Boleh ke tak? Tu kena main mengaji. Nampak bab ayat mutlak tu sikit, tapi huraiannya sangat-sangat panjang, sangat-sangat besar. Sebab tu memahami ilmu lebih penting daripada kita cuma menadah ilmu. Hari ini silapnya apabila orang ramai menadah, tiba-tiba tidak memahami konsep ilmu. Hari ini perbahasan fiqh 4 mazhab ni cukup banyak. Sebab apabila kita tak mengaji, akhirnya kita tak faham.
Hari ini kita semua di Malaysia ni duk berkelahi dengan sebab masing-masing tidak memahami disiplin ilmu. Macam hari ni orang tanya dengan tuan-tuan, pasal apa Sayyidina Ali diberikan gelaran karramallahu wajhah? Kita pun jawab, Sayyidina Ali ni pasal dia ni dia tak pernah sembah berhala. Orang lain tak pernah sembah berhala. Abdullah bin Amr bin Al-As, tuan-tuan baca riwayat hidup, dia pernah sembah berhala? Tak pernah. Tapi pasal apa tak diberikan karramallahu wajhah tu kepada dia? Ustaz, pasal dia ni tak pernah tengok kemaluan dia sendiri. Tuan-tuan buka dalam mana-mana kitab fiqh, ahkamut taharah, hukum bersuci, bab yang paling awal sekali dalam mana-mana kitab fiqh, antaranya dalam kitab hak moden ni fiqh manhaji lah, ada hadis yang Nabi SAW suruh kita buat apa? Istihdak. Gunakan besi habuan nak buang daripada juzuk bulu pada kemaluan pada hari-hari itu. Kalau kata dia tak pernah tengok kemaluan dia, lagu mana dia nak buang ni? Takkan mata duk languk ke atas, tangan nak buang di bawah. Tengok-tengok bawah hangis, bis lagi hilang, bis lagi nak buat lagu mana? Yang boleh jadi karramallahu wajhah tu yang bagi itu ahlu sunnah wal jamaah juga. Sebab menafikan, menidakkan kalam yang pernah dilontarkan oleh sebahagian khawarij dan juga sebahagian kecil Syiah yang menolak Sayyidina Ali. Syiah ni tuan-tuan jangan duk faham kata semua ra'i Sayyidina Ali. Ada sebahagian yang tidak mera'i Sayyidina Ali. Adalah sebab-sebab dia tu. Yang ni tuan-tuan kena mengaji bab Syiah pula. Dia kata kepada Sayyidina Ali, qaddahallahu wajhah, semoga Allah Ta'ala hodohkan muka kamu, semoga Allah Ta'ala burukkan wajah kamu. Ada yang kata sawwadullahu wajah, semoga Allah Ta'ala sawad, Allah Ta'ala hitamkan muka kamu. Maka dengan sebab itulah ahlu sunnah ambil pendekatan, kita tidak menghina mana-mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita patahkan hujah mereka dengan kita berkata semoga Allah Ta'ala muliakan wajah Sayyidina Ali. Itulah tujuan dan juga asalnya. Maka sebab tu kena mengaji. Bila kata mengaji baru kita faham konsep ilmu. Sebab tu dua perkara ni mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama, AJK dan pegawai masjid kena istiqamah. Yang kedua, mesti memahamkan masyarakat dengan konsep ilmu. Sebab tu saya nak pesan AJK masjid jangan duk mai 10 tahun sekali. Kadang-kadang kerja dia telefon, ustaz ni malam ni jemput nak mai masjid, ada kuliah malam ni ustaz, jangan lupa ni. Dia punya muka tak pernah nampak pun. Dia kira telefon ustaz suruh ustaz mai, hak dia tu muka tak nampak. Jangan duk buat kerja 3 suku lagu tu. Saya kalau kata tahu mana-mana AJK duk buat kerja lagu tu, masjid tu saya tak akan pi dah. Saya tak akan pi dah. Sebab kamu panggil saya pi, tiba-tiba kamu pula tak ada. Saya nak pi rojok dengan siapa? Sampai-sampai di masjid meja orang tak tarik, semua pakat-pakat balik. Saya nak ceramah kat siapa? Nak kuliah kat siapa? Hantu. Sebab tu AJK dan pegawai mesti kena ada nilai untuk berusaha memahamkan masyarakat dengan konsep ilmu. Sebagai yang terakhir dia, terima kasih banyaklah kepada pihak masjid yang sudi mengundang saya. Terima kasih dan saya minta ampun dan maaf anda kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Sebab khulasah bagi Ustaz Zamri buatlah ke 10 dah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Fadil Ustaz Tamizi. Jadi kesimpulannya ialah kita dah tengok apa peranan masjid, dan kita dah tengok apa dia peranan pegawai-pegawai masjid. Soalan yang tak tanya ialah apa peranan kita? Apa peranan kita? Masjid dah buat kuliah, buat pengimarahan. Pegawai masjid, AJK masjid pun dah bertukus lumus. Bukan kata bertukus lumus dah, dia lebih tinggi peraturi. Jadi bertuskus lusmus. Nak buat kata apa? Memang buat kerja sungguh. Mudah-mudahan bagi ahli qaryah ni dapat faham ilmu agama. Dan saya amat tertarik tadi apa yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi berkenaan dengan bila mana kita panggil ustaz, mana-mana ustaz dah, kita kena ada satu. Dan yang kedua, sekiranya ada diisi dengan ruang yang lain, contoh buat malam tu ada forum ke, ada turn ustaz yang kenaan, inform kat dia.
Jangan ustaz, biar ustaz tu sampai Allah minta maaf ustaz, kami lupa nak abang yang kawan tu punya mai dah standby dah dengan ilmu yang dah dikongsi, tiba-tiba seolah-olah tak diraikan. Jangan macam tu tuan. Inform pada saat kalau kita tak apa, malam ni memang saya pun tak ke mana, tapi saya pun nak sama-sama berada dalam masjid. Ahlan wa sahlan, tiada masalah. Itu yang perlu kita buat. Peranan kita lagi ialah tuan-tuan, kita kenal diri kita. Sekiranya kita ada ilmu gadget lah ni. Saya ada seorang sahabat, dia duduk di Padang Serai, dan dia beritahu kata malam ni pun dia akan bersama dengan kita, dan saya perhati memang dia ada. Tapi saya tak beritahu lah dia siapa dia. Dia kebolehan dia ialah dia berkongsi info di mana ada tempat-tempat kuliah agama. Dia guna ilmu yang dia ada itu, dia ambil gambar ustaz tu, dia buat, dia tulis nama malam ni kuliah di mana-mana apa semua, dia buat dan dia sebarkan, dia viralkan. Tengok remeh tuan-tuan, tetapi sebenarnya dengan info yang dia buat itu, orang yang berdekatan, oi, masjid sini lah, tak jauh mana. Dia yang duduk di rumah, walaupun dia jauh, dia duduk di seberang perai ke di manakah, dia tak berada dekat dengan masjid itu, tapi dia viralkan, orang dapat dekat masjid itu, orang lain pergi, senang-senang saja dia dapat pahala percuma. Tuan-tuan, jadi bila mana kita dapat satu zon yang dipostkan oleh zon kuliah tentang mana-mana tempat, kita dapat, kita share dengan kawan-kawan kita yang lain. Mereka nak pergi, tapi itu mereka punya pasal. Mereka nak pergi, tapi itu mereka punya pasal, tapi kita kena pergi lah. Lagi mereka tak pergi, mereka punya pasal, aku punya pasal. Itu tak jadi. Kita kena rujuk dari kita. Sebab saya teringat satu seni kata yang daripada Iwan. Kita ni tak ada apa-apa pun tuan-tuan. Tertepuk ni, terkangkat atas ni, baru teringat. Rujuk dia dia merosok turun. Perhatian kepada pemilik kenderaan bernombor ADV 766. Kereta anda tak tutup lampu. Kalau dia main maghrib tadi, time lah pun nak pergi, kita balas lagi, kita pekat-pekat tolong lah, nak tolak ke pekat suruh ke macam mana ke. ADV 766. Kereta Ustaz Tirmizi pun A juga kan, AJK ke apa ke, AJK. Kereta Ustaz main awal ni, dia parking depan kali. Saya main tengok, Ustaz Tirmizi mari tengok kereta dia. Cara ni tiada bulan tu imam tak sampai lagi, dia sampai dah. Lebih kurang betul lah. Okey, tuan milik kenderaan ADV 766, bolehlah pi tutup sui lampu dia. Balik pada tadi ni, saya teringat satu sini kata daripada Iwan yang dia kata macam, lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, subhanallah itu Allah yang punya. Semuanya Allah punya, itu bukan engkau punya. Kita ni tuan-tuan tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Apa yang kita nak buat lah ni? Kematian dekat dengan kita. Mudah-mudahan forum perdana pada malam ni yang bertajuk di sana menanti, di sini menunggu, dapat memberi satu ketukan pada diri kita untuk istiqamah. Paling kurang solat berjemaah, maghrib, isyak, subuh. Lohak ngasak tak apalah, mungkin kita ada kekangan di tempat kerja seumpamanya, tapi kita istiqamah lah. Sekiranya kita tidak ada apa-apa urusan, kita solat berjemaah di masjid. Dan dulu dan ceramah saya dengan tuan-tuan pun saya kongsi tentang JKR itu boleh amalkan. Menata ambillah satu malam tu bersama dengan keluarga. Dan di kesempatan ini juga saya nak kongsi dengan tuan-tuan, dalam bulan 4 nanti Masjid Timur ini, kalau tuan-tuan tengok di kalender, dia ada berapa ni ceramah jemputan, kuliah jemputan, kuliah bulanan, ceramah perdana, perdana daripada Syekh Yusuf pun ada. Kemudian forum perdana nanti pun ada. Tapi yang tu tak ada lawan yang ni lah, pasal yang ni yang pertama. Hak pertama ni tanya perempuan. Hak pertama ni, yang kedua yang mana hebat lagi tuan-tuan? Muslimat tanya muslimat. Hak pertama dengan kedua mana hebat? Hampa tajak confirm hampa kedua. Saya tak ada betul lah lebih kurang. Nabak kata tuan-tuan, penuh dengan pengimarahan, dengan majlis ilmu. Itu yang saya highlightkan dengan kuliah dan ceramah jemputan. Di selain itu juga ada pengisian dengan pengajian berkitab oleh Ustaz Syukur sendiri, Ustaz Syukur Hasan, kemudian Ustaz Azam sendiri pun ada,
kemudian daripada Ustaz Syamsuddin sendiri pun ada. Tak kisahlah daripada mana tenaga pengajar ini datang, kita hadirlah diri. Sekiranya kita ada apa-apa, kita bersama dalam taman-taman syurga Allah Ta'ala ini. Baik, saya mula dengan pantun dan saya akhir pun dengan pantun lah tuan-tuan, no? Pak malau penyakit penat, ditambah pula penyakit buasir. Masa berlalu begitu cepat, sedap tak sedap, forum perdana sudah pun berakhir. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak bagi pihak masjid, kepada Al-Fadhil Ustaz Azam dan juga Ustaz Tamizi di atas keruangan mereka sediakan untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan yang paling utama ialah terima kasih ini saya tujukan khas untuk tuan-tuan sendiri. Sebab apa? Forum perdana ini tidak akan ada serinya. Walaupun kami main, tuan-tuan tak main. Takkan kami nak sembang 3 orang kami. Apa pendapat, lepas tu buat lawak kat gelak sendiri. Tuan-tuan pun tak ada. Tuan-tuan main lah yang lebih penting. Tuan-tuan main lah yang menyerikan majlis ini. Kehadiran tuan-tuan inilah yang menampakkan bahawasanya kesungguhan dan semangat tuan-tuan untuk istiqamah dalam majlis ilmu. Minta maaf banyak-banyak andai ada terkasar bahasa sepanjang saya mempengerusikan forum ini, dan bagi pihak ahli panel juga saya mohon maaf, dan juga bagi pihak ahli jawatan kasar masjid juga mohon maaf sekiranya ada apa kekurangan. Terima kasih juga pada produksi Zon Kuliah kerana malam ini sudi bersama dengan kita untuk membuat liputan secara langsung. Jadi mudah-mudahan segala ilmu yang dikongsi ini memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah, dan meneruskan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Mohon maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.